Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Kita dah hari yang ke-25 ya. Dalam program Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk hari ini bab 25, apa dia? 24 ya. 25. Berubah. Berubah ni perlu dalam hidup kita daripada biasa menjadi manusia yang lebih baik. Tapi macam biasalah, saya bercerita dulu sedikit perkara yang tak berkait dengan tajuk ini. Kalau ada pun sipi-sipi je. Tetapi hari ini lebih current lah. Kita sekarang berada hari yang ke-25, bermakna 26, 27, 28, 29, 30. 5 hari lagi untuk kita menyambut Aidilfitri. Sambutan kali ini sangat signifikan. Bagi saya lah, sangat signifikan kerananya beberapa perkara yang perlu kita lakukan sebagai ketua keluarga. Yang pertama, solat Aidilfitri. Kita tak pergi ke masjid macam rutin kita. Kebanyakannya akan solat di rumah dan ketua keluarga lah biasanya kena baca khutbah lah. Jadi, saya tak pernah baca khutbah ni. Dan seminggu yang lepas, saya macam mana? Saya pun bacalah buku. Baca buku, tengok apa semua dia punya rukun dan sebagainya. Tak adalah susah sangat. Tetapi, salah satu perkara yang perlu kita buat ialah rukun tadi yang kena baca-baca yang dalam bahasa Arab tu. Ini bagi orang tak biasa, rumit lah. Saya pun sukar dari sudut tersebut lah. Dan setelah study semua, saya pun kontak sahabat saya di UiTM Johor, Ustaz Nawawi. Dia pernah jadi timbalan saya dulu masa saya jadi pengarah di sana. Dan saya tanya dia, beritahu dia, Ustaz, ni ajar sikit saya apa rukun khutbah ni. Dia ketawa. Bagus juga, Prof. COVID-19 ni ya. Kita semua kena cuba. Dan ini adalah perubahan yang pertama lah, percubaan yang pertama untuk ramai orang. Dan dia pun ajar saya sikit. Dia kata, Prof, nantilah saya tulis sedikit panduan ya, dengan teks ucapan sedikit. Jadi, pagi tadi saya terjaga lewat sikit. Pukul 3 lebih saya jaga. Pertama sekali jaga, Allahu Akbar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita sebut nama Allah supaya iblis yang mengikat kita, dia kata ada satu hadis tu mengatakan 3 ikatan ya, terlepas. Dan biasanya saya akan ambil handphone saya tengok dulu, ya Allah, mesej banyaknya. Dan salah satu mesejnya Ustaz Nawawi. Ustaz Nawawi pun tulislah. Saya baca situ, dia pun pukul 3 lebih baru siap draft teks ucapan, teks khutbah. Bukan setakat teks khutbah, tetapi dia punya ayat-ayat dululah, bercerita dulu. Dan saya tengok, bagus ni. Jadi bila saya tengok tu, benda ni bukan susah sangat. Maka saya edarkan kepada rakan-rakan saya ya, siapa yang WhatsApp group, broadcast apa semua, saya rasa dah terima pagi tadi dalam pukul 4 tadi. Dan juga saya telah uploadkan tulisan Ustaz Nawawi tadi di Facebook saya, di UMKI Facebook, Universiti Muhammad Kamil Ibrahim. Berangan nak jadi presiden universiti, tubuh universiti sendiri di internet. Dan kemudian banyaklah grup-grup yang saya telah send. Tetapi di internet sekarang ini berlega-lega teks ucapan yang disediakan sebagai satu contoh dan dipermudahkan. Tetapi saya lebih suka nak menyarankan kita sendiri nak baca khutbah ni, ada benda lah yang kita nak sampaikan kepada isteri kita, anak-anak kita. Jadi biarlah teks ucapan itu bersifat lokal sikit. Bersifat apa yang kita harapkan daripada anak-anak kita. Dan ialah ada yang untuk masyarakat seluruhnya tu, adalah doa tu mesti mendoakan seluruh umat muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, saya harap terima kasihlah Ustaz Nawawi kerana membagi penerangan dan juga bagi contoh. Jadi insya-Allah tak ada sebab untuk ketua keluarga, untuk anak lelaki ke, tidak membaca khutbah. Walaupun benda ni benda sunat je, tapi kita cubalah. Dan Alhamdulillah dalam hidup kita ada sekali kena baca khutbah. Bagi saya seronok sangatlah. Saya suka mencuba benda-benda yang baru dan kita belajar. Syaratnya kalau kita hidup ni nak berubah, kena satu, jangan malu lah. Jangan fikir kau dah profesor,
Malu nak belajar dengan orang. Baca kutubah. Dia kata profesor tu dalam accounting. Dalam accounting pun tak pandai semua. Kita kena faham tu ya. Banyak benda yang saya terpaksa bertanya dengan orang. Jadi kalau kita nak berubah, yang pertama sekali kena banyak bertanya lah. Baca, study, berguru. Bertanya pun salah satu benda yang penting lah. Kita tak boleh malu. Dan jangan berasa kau tu besar sangat. Jangan berasa diri kita ni, alah tak boleh apa ni semua. Tetapi ada benda yang pendirian kita tegas. Ada benda yang kita kata kita tak kompromi. Contohnya adalah benda-benda yang kita kata, benda-benda yang perkara yang, saya tak nak buat. Ikut saya lah. Kan? Tetapi ada sebab dia. Ada reason dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ada 4-5 hari lagi. Ada setengah orang ni nak bercakap ni ketar kan. Bukan senang. Jadi prepare untuk kita menyambut Aidilfitri nanti. Selamat Aidilfitri. Okey. Baik, tajuk yang ke-25 ni berubah. Tuan-tuan dan puan-puan, macam saya kata di peringkat permulaan dulu, dalam kehidupan kita ini kena sentiasa berubah daripada perkara yang baik kepada lebih baik. Apatah lagi perkara yang buruk, yang perlu kita tinggalkan. Ada juga kita buat benda yang Allah larang pun kita buat. Baik, saya tak cerita. Saya berdasarkan pengalaman lah ya, pengalaman hidup. Yang apa yang saya tulis dalam buku-buku saya pun lebih berkisah pengalaman. Saya kata ini pengalaman saya dan mungkin boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Contoh ya, saya pergi ke dululah saya pergi ke Kuching, Sarawak. Jadi sahabat saya jemputlah saya berceramah kuliah maghrib di sebuah masjid di Kuching lah. Dan sebelum nak kuliah tu dia bisik dengan saya, "Man, jangan duk sebut sangat pasal rokok-rokok apa semua ni. Ni ramai ni orang datang ni isap rokok. Nanti tak mari dia dengar apa tak bagi masjid pasal tegur apa ni isap rokok." Saya diam, saya senyum je lah. Saya faham lah sebab saya dulu isap rokok daripada tingkatan 2 isap rokok curi-curi dekat MRSM tu. Jadi tuan-tuan, daripada tingkatan 2 isap rokok. Tapi isteri saya tak pernah nampak saya isap rokok bila dah kahwin. Pasal apa? Saya tak akan isap depan isteri saya tak isap depan anak-anak saya. Tahu pula macam tu. Saya duduk di kondo Kemuncak ni, lepas makan, malam ke apa semua, orang isap rokok ni, lepas makan memang dia nak isap rokok lah. Itu dah ketagih lah tu. Jadi, macam mana saya nak buat? Tiap-tiap hari saya buang sampah. Bawa sampah daripada rumah ni, pergi ke tempat buang sampah. Rajin lah pasal isap rokok. Jadi, lepas saja buang sampah tu, saya pergi rumah jiran saya, tingkat 2, Arwah Zaki, sahabat saya daripada UiTM lagi. Dia dah tahu dah. Datang, kan nak isap rokok. Tuan-tuan, pergi ke belajar luar negara pun masih lagi isap rokok. Tak ada cita-cita nak berhenti. Nak berubah tu payah. Pasal rokok ni dah jadi ketagih dah. Jadi bayangkanlah orang isap dadah macam mana. Lagi ketagih. Jadi kita nak marah dia. Saya faham lah. Jadi tuan-tuan, saya bercerita dengan karya masjid. Saya faham bagaimana orang isap rokok ni. Tapi dalam proses tadi kan nak berubah tadi, adalah bila harga rokok naik sikit kita pun nak berhenti. Bolehlah berhenti seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu isap balik. Bini tahu isap rokok tapi dia tak pernah nampak. Dia marahlah. Tegurlah kita, berhentilah gini. Adalah masanya kita kena mengambil inisiatif tersebut, kita pun berhenti. Berhenti sebulan, isap balik. Tetapi tuan-tuan, segala-gala yang kita buat kerana duit, kerana bini, kerana apa, tak jadi. Boleh jadi, tetapi payah nak jadi. Akhirnya, bila saya nak menunaikan fardu haji, saya berjanji dengan Allah. Saya berjanji dengan Allah. Saya kata apa? Ya Allah, inilah perkara yang aku nak tinggalkan. Sebab fatwa dah keluar dah, dia kata haram. Tapi orang buat indah tak indah lah. Kan? Fatwa dah keluar. Jadi, saya nak pergi haji, saya tak nak lah isap rokok. Benda yang salah, benda yang, Masya Allah, Subhanallah. Jadi, yang ini kerana saya nak berhenti kerana Allah. Malam-malam minta doa dengan Allah, ya Allah tolonglah aku nak berhenti isap rokok ni, ya Allah. Dan teruk tuan. Seminggu pergi klinik. Pasal apa? Demam lah, sesemua lah, air keluar ke hidung. Tapi saya bertekad, saya minta dengan Allah. Saya kata saya nak berhenti. 2 kali dalam masa sebulan pergi ke klinik. Doktor ketawa. Dia kata,
Awak ni hisap rokok kan dulu. Hisap. Lepas tu berhenti. Berhenti. Tak hisap terus. Tak, saya buang terus lah. Orang slow-slow dah sikit. Biasa sehari berapa? 20 batang. Turun jadi 10. Lepas tu 5 batang. Tak nak saya. Saya kalau nak berhenti, saya berhenti betul. Kalau saya nak betul-betul lah. Tak apalah. Saya cakap dengan doktor macam itu. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang saya okey lah. Tetapi ujian dia, tengok duduk dekat dengan orang isap rokok kan. Dulu saya isap rokok Salem dulu. Yang hijau tu kan. Orang isap sembuh kat tu, kita kata, ya Allah, sedapnya. Benda yang salah tu nampak sedap di mata kita. Pasal apa? Itulah peliknya. Tak ke bodoh tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya faham perasaan dia kesukaran nak berubah ni. Jadi saya pujuk lah. Kalau saya pergi ceramah, saya ada ceramah untuk macam mana nak berhenti isap rokok. Ada. Pergi ke hospital-hospital, pergi ke organisasi yang memang nak orang nak berhenti tapi tak tahu cara dia. Saya mudah aja saya kata kita berhenti kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah dan cara kaedah dia tu macam mana caranya, bukankah Allah dah kata dia kata mu minta bangun berdoa tengah malam tu aku makbulkan. Mu minta aku bagi apa yang kau minta. Itu cerita satu, cerita rokok. Sikit lagi ya. Cerita rokok ni fizikal lah. Macam mana kita nak berubah daripada semayang kat rumah nak pergi ke masjid. Dia bukan senang. Orang duk cerita macam-macam. Duk cerita pergi masjid berjemaah 27 kali lebih baik. Tuan-tuan ingat, diorang ni semua tak reti ke? 27 dengan 1, 27 lebih baik. Ada tu lulusan sarjana muda, kepujian, matematik. Antara 27 dengan 1, dia pilih 1. Maksudnya, dia belajar, dia tak faham tu. Tak kira lah. Orang belajar English, memanglah tak ada yang tu kan, nombor-nombor tu. Tapi, pasal apa? Ini sebab dalam jiwa dia tak faham. Bila kita faham dulu, kenapa kita buat? Kita buat kerana Allah. Bukan kerana pahala-pahala tu memang datang secondary sebab dia dah ajar dah macam tu. Tapi kita buat tu kerana Allah, aku nak lebih dekat, Allah lebih suka. Sebab Rasulullah SAW bagi amaran, aku nak bakar rumah orang tak pergi solat berjemaah. Kita faham macam tu, timbul perasaan takut pada kita, perasaan hormat kepada kenyataan Rasulullah SAW yang kita nak ikut sunnah. Contohnya, maka kita buat keputusan. Kemudian saya selalu bercerita, bukan soal tentang semayang tu. Saya menceritakan tentang berapa lama you all hidup atas dunia ni. Okey? Itulah buku Meniti Masa Berbaki. Kita cerita tentang, ya Allah, aku singkat je umur kita. Pasal apa tak nak pergi semayang ke masjid? Hidup 1 saat ibarat daripada 1 saat daripada siang hari. Ada ayat tu. Surah Yunus, ayat 45. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, bila kita ada kesedaran tersebut, tak naklah kita nak yang terbaik di sisi Allah. Bila pergi haji, orang pergi haji. Pasal apa orang pergi haji tak nak pergi semayang ke masjid, orang lelaki? Pasal dia melihat haji itu sebagai haji. Maksudnya itulah rukun Islam yang kelima yang dia kena pergi, maka dia pergi, habis cerita. Tapi bagi orang yang faham, dia kata apa? Ya Allah, aku mungkin tak pergi dah haji. Bila pergi haji ni Allah kata apa? Di antara satu umrah dengan satu umrah terhapus dosa. Barang siapa yang pergi menunaikan haji, dia jaga tingkah laku dia, jaga perangai dia, balik sesuci bayi. Ya Allah, balik sesuci bayi tak ada dosa. Dah, contohnya. Dan pada masa tu kita teringatlah, aku ni hidup tak lama dah. Aku nak masuk syurga tanpa dihisap. Ya Allah, ya Allah. Jadi, apa dia? Aku nak yang terbaik, ya Allah. Yang terbaik antara semayang seorang dengan semayang di rumah, mana lebih baik? Semayang seorang dengan semayang di masjid, mana lebih baik? Baik di masjid. Maka kita pun bertekadlah, kita nak pergi ke masjid. Tutup haji semua. Habis pasal apa? Kalau orang biasa, kita tak kisah. Tok Haji ni biasanya dah lama, dah tua, dah pergi kan. Masih lagi buat tak kisah. Tetapi, janganlah marah ada orang. Isteri, kalau Tok Haji kat rumah tu tak nak pergi ke masjid, doa. Doa isteri tengah-tengah malam tu, ya Allah, tolonglah, ya Allah, laki aku ni malas pergi masjid, ya Allah, tolong. Biarlah dia berubah. InsyaAllah, isteri kalau kata, yang awak ni bila nak berubah, mampus dia tak dengar bini ni. Tetapi ada masanya dia tersentuh hati. Ini yang nak kena jaga. Jangan mengutuk, jangan mengata. Tetapi beritahu pun, kena pandai-pandai lah. Kena beritahu. Saya ni bercakap umum je macam ni. Tak ada kena-kena pada orang siapa-siapa. Tetapi, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan apa yang kita nak supaya kita jadi lebih baik itu boleh berubah. Buku apa yang? Ada lagi hari nama ada? Okey, hari ni macam semalam ya. Ada berapa nama ni? 5 nama. 1
akan menerima buku baru kami. Ceritalah, dia ada di sisi. Bagus buku ni. Kempen penulis lah. Seronok saya, ramai yang menyokong, ramai yang... Hari-hari ada orang minta untuk signature saya lah. Boleh. Baik. Yang pertama sekali, Muhammad Naim Jan. Muhammad Naim Jan akan menerima beri 2 minit. Ini sumbangan daripada ramai orang lah. Ada 26 biji lagi. Nak perhabis 5 hari ni. Tuan-tuan, insyaAllah. Muhammad Naim Jan. Helma binti Muhammad Arif. Ini Arif betul ya? Tulisan awak ni pun. Rahiman Abdullah. Nasaruddin Abdul Hasan. Nasaruddin Abu Hasan. 4 orang akan menerima buku beri 2 minit. Dan yang akhir sekali, Farhana Abdul Aziz. Farhana akan menerima ceritalah. Dia ada di sisi. Okey. 019-315-4444. InsyaAllah, saya akan, paling lewat pun besok lah, saya akan post. Tuan-tuan, nanti Roza akan tulis dalam ruangan komen tu. Semula ya, saya baca Muhammad Naim, Helma, Rahiman, Nasaruddin, beri 2 minit, dan Farhana Abdul Aziz, ceritalah dia ada di sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.